Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi ini 11 hari bulan 9 2020 bersamaan dengan 23 Muharram 1442, kita sudah sampai ke siri yang terakhir, iaitulah siri yang ke-160 daripada pengajian kita. Bermula daripada awal musim PKP dulu, iaitu kita mula dengan pengajian juzuk yang ke-30 pada hari Sabtu, pagi Sabtu 3 hari bulan Sya'ban 1441 bersamaan dengan 28 Mac 2020. Jadi alhamdulillah, perjalanan kita selama 5 bulan 10 hari, sebanyak 160 siri kuliah, sehingga sampai ke siri yang ke-60 akhir dalam 4 juzuk ini. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita mulakan pengajian kita ini di ayat yang ke-25, juzuk yang ke-26, surah yang ke-48, iaitulah surah Al-Fath. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Tengok terjemahan kita, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang menghalang kamu daripada masuk ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Kita ingat dalam perbincangan kita yang lepas,
kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengerjakan umrah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dia masuk Mekah setelah lebih 5 tahun berada di Madinah. Tentulah kerinduan para sahabat yang meninggalkan Mekah begitu lama sangat bergembira bila dapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi bersama mereka ke Mekah. Tiba-tiba bila sampai dekat dengan Mekah, Khalid ibn al-Walid dengan kumpulan-kumpulan Quraisy telah menyekat jalan-jalan masuk ke Mekah. Mereka dihimpit sampai peringkat Nabi kita melencong ke Hudaybiyah. Nak masuk Mekah tak boleh sampai ke Al-Hudaybiyah. Maka ini yang Allah Ta'ala sebut, humul ladzina kafaru, puak-puak kafir itu, wasaddukum 'anil masjidil haram, mereka telah menyekat kamu daripada Masjid Haram. Nabi kita tak boleh masuk. Daripada melakukan tawaf, menyiapkan umrahnya, tak boleh nak masuk, kan? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah bawa wal hadiya ma'kufan, serta menyebabkan binatang-binatang korban, dia panggil al-hadiyu, yang kamu bawa tertahan daripada sampai di tempat sembelihnya. Dia biasanya al-hadiyu ni orang sembelih setelah selesai daripada umrah ataupun daripada, kalau haji selesai daripada wukuf di Arafah, mereka akan sembelih hadiyu di Mina. Kalau musim umrah, dia sembelih di Mekah. Maka pada kali ini tidak dapat dibawa masuk ke Mekah. Nah, itu dipanggil hayawan wakalal hadiyu sab'ina badanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bawa 70 ekor unta. 70 ekor unta. Jadi disekat oleh puak kafir, tak boleh. Wal hadiya ma'kufan an yablughan mahillah, tak boleh nak masuk. Allah kata apa? Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibukum minhum ma'aratun bighairi ilmin. Kalaulah tidak kerana kemungkinan kamu akan melakukan perbunuhan yang tidak sengaja terhadap beberapa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yang ada di antara orang-orang kafir itu. Siapa puak ni? Tanda pelajar. Iaitulah sebahagian daripada orang Islam yang telah beriman di Mekah secara sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tak berani nak hijrah. Maka Allah kata, kalau tidak kerana puak-puak ni ada di Mekah, dan aku beri keizinan kepada kamu untuk lanyak puak-puak Quraisy ini, mungkin kalau kita masuk perang akan kena juga sahabat-sahabat kita yang sudah beriman. Jadi Allah kata, aku bimbang, takut mereka itu terkena, padahal kamu tidak ketahui mereka beriman. Kamu tak tahu mereka sudah beriman. Maka dengan perbunuhan mereka itu kamu menanggung kesusahan dan kedukaan. Ialah bila terbunuh, tiba-tiba orang bagi tahu, dia ni Islam dah, hak ni Islam dah, hak ni sudah beriman. Kita akan sedih, kita akan duka cita bahawa kita bunuh kawan kita sendiri. Ini hikmah. Dia panggil hikmah apa? Tanda pelajar. Hikmah di sebalik perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu. Maka liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, nescaya tentulah diizinkan kamu menyerang kaum musyrik penduduk Mekah yang mengancam kamu itu. Manakala tidak kerana sahabat-sahabat kamu itu, Allah nak izin kamu masuk, tetapi tidak diizinkan. Kenapa? Kerana Allah hendak memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Tengok nota di bawah ini, yakni supaya penduduk Mekah yang beriman hidup dalam keadaan aman dan selamat, dan supaya orang-orang musyrik
hak kafir selama kini pula mendapat tempoh sementara untuk mereka meluk Islam dan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah, ini rahmat Allah Taala. Tuhan bagi peluang lama mana? Setahun lebih je. Pada pelajar tanda di antara orang yang mendapat rahmat Allah Taala yang besar, siapa dia? Panglima perang dalam Hudaibiyah ini, iaitulah Khalid ibnul Walid. Siapa tak kenal Khalid? Dia panggil singa Allah, Asadullah. Singa Allah Taala ini masuk Islam pada tahun yang ke-7 selepas perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita perang gitu, tak tahu siapa mati, kan? Ramai lagi yang mati. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Quraisy mungkin mati, tapi Abu Sufyan masuk Islam bila? Pada pembukaan kota Mekah. Hanya 1 tahun, dalam masa 20 bulan lebih itu tempoh Allah Ta'ala beri tempoh bertenang. Kamu sabar sekejap hai orang Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu tengok orang masuk berduyun-duyun. Kita kata alhamdulillah, ini peluang yang Allah Ta'ala beri. Maka Tuhan kata apa? Lau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Kalau di antara satu poin lain, kalaulah mereka penduduk Mekah yang beriman dan musyrik itu berpisahan, maknanya kalau kita boleh kenal, ini rumah orang beriman, ni rumah orang kafir, ada bancian penduduk, tapi mereka sembunyi, tak takut, tak berani nak zahirkan, takut dipukul, dibuat kuris. Allah kata kalaulah boleh diasingkan, dipisahkan di antara satu puak dengan yang lain, tentulah kami menyeksakan orang-orang yang kafir dari mereka dengan azab seksa di dunia yang tidak terperi sakitnya. Mereka akan ditewaskan, mereka akan dikalahkan. Tapi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla yang tidak dapat siapa boleh boleh menghalangnya. Baiklah para pelajar sekalian, sebab turun ayat walaula rijalun, kalau tidak kerana ada orang yang uzur-uzur, yang sembunyi-sembunyi di Mekah itu. Salah seorang daripada akhrajat Tabarani wa Abu Ya'la daripada Abi Jum'ah dalam kitab ni, tapi kata Ibnu Katsir yang sahihnya Abu Ja'far Habib bin Saba'. Dia kata apa? Qataltun nabiyya sallallahu awalan nahar kafiran. Paginya aku lawan Nabi. Wa qataltu ma'ahu. Pada waktu petangnya aku bersama dengan dia duduk dalam tentera Islam. Wa kunna salasatu rijal wa sab'un niswah. 3 orang laki-laki kami, 7 orang perempuan. Maka ada riwayat kata 9. Maka pada kamilah turunnya ayat Quran walaula rijalun minun, kalau tidak kerana ada orang laki-laki dan juga orang perempuan yang beriman yang bersembunyi di dalam kumpulan Quraisy itu, Allah Ta'ala benarkan kita lanyak mereka. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini turun sebagaimana dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala tahan orang kafir yang nak serang hendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala tahan orang mukmin daripada membunuh orang kafir di sekitar Hudaibiyah, di kawasan Mekah itu. Cuma dalam siri yang lepas ana ada sebut tentang kisah ketika kita tafsir, ini tanda pelajar, ketika ana baca tafsir laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Dalam kitab kita ni, kitab tafsir Al-Munir ni, dia nukilkan kata tafsir Munir juzuk yang ke-13 ni. Yang penting syarah kepada ayat ni lah, ayat surah Fath. Dia kata rawal Bukhari anna Abdurrahman bin Auf. Ni ya, semalam ana kata pelik ni. Dia kata Abdurrahman bin Auf pergi tanya Sa'id bin Musayyib, sedangkan Sa'id bin Musayyib itu tabi'in. Rupa-rupanya bila kita cek dalam Sahih Bukhari, kitab ni salah cetak. Yang betulnya daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Tariq bin Abdurrahman Al-Bajali, tak ada langsung Abdurrahman bin Auf. Ini silap cetak. Abdurrahman bin Tariq bin Abdurrahman Al-Bajali, dia yang cerita. Dia kata kami pergi haji,
Kita lalu tengok orang duduk berhenti solat di satu pokok, kan? Duduk solat di satu pokok. Orang tanya, pokok apa ni? Dia kata, pokok ni pokok yang telah Nabi kita ikat setia dengan sahabat-sahabat. Maka aku cerita kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib kata, ayah dia termasuk di kalangan orang yang ada bai'ah di situ, kan? Tapi bila kami pergi tahun depan, tak ada pokok tu. Maka Sa'id bin Musayyib tegur orang-orang yang masih lagi duduk duduk kata pokok ni betul ke maklumat ni. Sebab ayah dia kata tahun depan dia pergi, tak ada pokok tu. Tiba-tiba kamu di zaman tabi'in ni masih duduk lekun di situ. Mari zaman kita hari ni pakak duduk ambil timba air telaga situ, kita kata lagi berat, kan? Ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar yang potong pokok tu di zaman dia lagi, wallahu alam. Tetapi sahabat kata tahun depan kita pergi, mana tahun 7, tahun yang ke-6 Hudaibiyah, tahun yang ke-7 dia pergi, tak ada pokok tu. Macam mana Sayyidina Umar nak tebang? Kita kata ini semua hikmah Allah SWT. Dia nak jaga kawasan itu supaya tidak menjadi kawasan-kawasan orang pergi buat benda-benda pelik, khurafat di situ. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah dan kenangkanlah ihsan Tuhan kepada kamu. Kena ingat, ketika orang-orang yang kafir itu menimbulkan perasaan sombong angkuh yang ada di dalam hati mereka terhadap kebenaran Islam. Tengok nota di bawah. Yakni semasa perjanjian damai yang terkenal dengan nama Sulhul Hudaibiyah. Dalam Sulhul Hudaibiyah itu ditulis wakil bagi pihak Quraisy musyrik Mekah dengan sombong angkuh. Di antara wakil, tanda pelajar-pelajar, di antara wakil yang mari Mikriz bin Hafs, Huwaitib bin Abdul Uzza, tak jadi. Sehinggalah mari Suhail bin Amru. Suhail ni nama dia mudah, tapi masih lagi mempunyai keegoan dia. Mereka membantah surat perjanjian itu apabila dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kami tak tahu apa nama Bismillah, apa nama Ar-Rahman. Jadi tulis Bismikallahumma, tak mau. Bila disebut dalamnya daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga bantah. Dia kata tulis Muhammad bin Abdullah. Tak mau. Dia kata kalau kamu Rasulullah, zalimlah kami sekat kamu ni. Tapi kami tak percaya, tak iktiraf kamu Rasulullah. Sombong puak dia ni. Kerana mereka tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hamiyatul jahiliyah. Perasaan sombong angkuh secara jahiliyah yang menyebabkan kamu panas hati dan terharu. Tak panas warna. Orang macam satu penghinaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun memperkecilkan Tuhan kita. Maka Tuhan kata apa? Fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Allahu akbar. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman sehingga tercapai perdamaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Ali yang menulis. Jadi tengah duduk menulis itu nampak tak seimbang. Kan kita dah sebut di antara isu perjanjiannya, orang Mekah pergi Madinah kena hantar balik. Orang Madinah mereka tak payah hantar. Macam-macam kerenah dia buat. Sehingga Sayyidina Umar menggetar. Dia kata, ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita ni orang yang benar? Kenapa kita nak tunduk pada dia? Nabi kata, Umar, kamu diam. Kamu dengar je apa aku buat. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, dengar je apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan ketenangan kepada orang Islam supaya boleh menerima perjanjian yang pelik ini. Ada hikmah serta meminta mereka tetap
berpegang kepada kalimah takwa. Apa makna kalimah takwa di sini? Tengok nota di bawah. Kalimah takwa yang disebut ialah tiap-tiap kalimah yang memelihara dan menyelamatkan seorang daripada perkara yang mendatangkan mudarat kepadanya di dunia dan akhirat. Mu jangan duduk bantah. Jangan duduk kerah kepala. Dengar je apa yang Nabi buat. Mu taat je apa yang Nabi sebut. Jangan duduk susah hati. Jangan duduk rasa pelik-pelik. Tak payah. Kalau rasa pelik, serahkan kepada kepimpinan. Ini kita, ialah zaman kita ini zaman memberontak, lain cerita kan. Sayyidina Umar mari, alasta Nabi Allah haqqan. Dia kata, bukankah Rasulullah ni Rasul yang benar? Nabi kata, bala, iya. Falima nu'ti daniyata fi dinna. Kenapa kita nak tunduk pada mereka? Oh, sudah. Nabi kata apa? Inni Rasulullah. Aku Rasulullah Umar. Kan? Walastu asi wa nasir. Aku tak deraka Allah. Allah Ta'ala tolong aku. Jadi macam-macam. Itu perasaan sahabat. Tak boleh nak terima perjanjian macam ni. Maka Allah kata guna kalimah takwa. Jangan duduk bantah dengan perasaan. Ikutlah kalimah yang baik. Dan semulia-mulianya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana orang-orang yang berpegang pada kalimah ini tetap mematuhi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada perasaan tak puas hati dari sebahagian sahabat itu. Tapi Allah ajar dia supaya kita macam tu juga. Kita ni kadang-kadang mari benda yang kita tak puas hati. Jangan duk mengamuk ni, tulis di Facebook, otak di kepala, lutut basah, macam-macam kata-kata. Sabar. Tengok apa yang akan berlaku. Jadi kita jangan gopoh, jangan lorak, jangan tak tukalu, jangan mengamuk kan. Ini panggil ayat ini mengajar kepada kita sabar. Allah kata apa? Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Sedang mereka di sisi Allah ada orang-orang yang sangat berhak dengan kalimah takwa itu serta menjadi ahlu takwa, orang yang bertakwa. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan ingatlah Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dalam ayat ini para jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala cerca puak-puak Quraisy kerana mereka ingkar tauhid. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini mengajar kepada kita erti kehormatan diri seorang Muslim. Tengok Tuhan kata, kalau tidak kerana ada beberapa orang Islam, aku lepas masuk Mekah untuk perang. Tetapi nak jaga kehormatan. Kita hari ni, ada masalah sikit, tak belagu angin sikit, kita kutuk, kita hentam, kita katak, kita pukul kawan-kawan kita, orang-orang Islam, kita bagi puji pula orang lain yang bukan Islam pula konon-kononnya baik. Kita kata jangan. Para jemaah sekalian, kehormatan diri seorang Muslim itu sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahli fiqh ambil ayat ini tentang masalah tatarrus. Kalau orang kafir ambil orang Islam buat perisai depan, dia tak orang Islam depan, dia duduk belakang tembok. Jadi macam mana kita nak buat? Ada dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh mereka. Kemudian alasan puak kafir nak sekat Nabi masuk Mekah ini sangat alasan yang cukup rapuh, sangat tidak makul, semata-mata kerana hamiyatul jahiliyah, kerana kerah kepala puak-puak jahiliyah. Kita pun kena belajar zaman kita hari ni. Kadang-kadang ni orang yang tak belagu angin dengan kita. Contohnya orang ni nak mari kuliah tempat kita. Kita tak setuju dengan dia. Macam-macam bantahan dia buat fitnah, pangkah, poster, macam-macam tuduhan. Kita kata itu juga termasuk al-hamiyatul jahiliyah. Kalau kita rasa dia bermasalah, mari dengar dia kata apa. Ni dengarnya tidak, duk kerah kepala tak tu kalau gini. Ini semua ni orang yang bermasalah, orang yang ada masalah kejiwaannya. Wal'iyazbillah. Baik, kita berpindah kepada ayat yang ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Demi sesungguhnya Allah tetap akan menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar. Tengok nota panjang di bawah ni, mimpi Nabi ni, nota 1661. Semenjak berhijrah ke Madinah, Nabi SAW dan orang-orang Islam tidak dibenarkan masuk ke Mekah oleh kaum musyrik yang menguasai tanah suci pada masa itu. 6 tahun kemudian, mana tahun yang ke-6, Nabi kita sampai di Madinah tahun yang pertama bulan Rabiul Awal, kan? Yang betulnya 5 tahun lebih lah. Nabi SAW bermimpi masuk Masjid Haram, mengerjakan umrah di Makkah Al-Mukarramah bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi mimpi. Lalu baginda SAW menceritakan kepada orang ramai dan telah disambut oleh orang-orang Islam menerima tawaran damai, dan disambut oleh orang-orang Islam dengan gembira kerana mimpi Nabi adalah benar. Bila dengar Nabi kita mimpi, Allahu Akbar. Siapa tak nak 5 tahun tak balik kampung, kan? Boleh pergi tawaf pula. Tetapi setelah Nabi kita keluar pada bulan Zulqa'dah ke Mekah, tahun yang ke-6 tanda situ, dan setelah sampai di Hudaibiyah, Nabi disekat. Beberapa hari tunggu tak dapat, sehinggalah mereka menulis perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Baginda Nabi SAW bersetuju menerima tawaran damai dari pihak kaum musyrikin, dan berdasarkan perjanjian damai itu Nabi SAW dan para sahabatnya tidak dibenarkan masuk ke Mekah mengerjakan umrah pada tahun itu, iaitu Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Tetapi pada tahun yang berikutnya, pada bulan yang sama, dibenarkan selama 3 hari, diberi visa untuk masuk Mekah selama 3 hari. Sikap Nabi SAW beralah untuk menjayakan perdamaian itu. Bila kita nak berdamai, kita kena mengalah beberapa perkara, kan? Kalau belum kerah, tak jadi damai. Dan kembali ke Madinah tidak dipersetujui oleh setengah orang-orang Islam yang turut bersama, tak puas hati. Dan kejadian itu pula memberi peluang kepada kaum munafik mengejek-ngejek dan mengatakan mimpi Nabi SAW tidak benar. Mengaji noh. Ada orang mari jumpa, ya Rasulullah, Rasulullah kata nak masuk Mekah, ni tak masuk ni, macam mana? Puak munafik jangan kira tular dah cerita, alah buah besar Muhammad kata nak pergi Mekah, balik saja. Macam-macam. Maka bagi menolak tuduhan itu, turunlah firman Allah Ta'ala ini menegaskan bahawa mimpi Rasulullah SAW itu benar. Allah tak sebut, Nabi tak sebut aku nak masuk Mekah tahun ni. Tak. Dia kata aku mimpi masuk Mekah, dan akan berlaku pada masa yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila hikmat dianya buat perjanjian tahun depan mau mari, tahun satu lagi masuk Mekah sebagai penguasa. Sekejap, sabarlah, jangan duduk main gini, kan? Gopoh puak kita ni. Orang Kelantan kata belorak puakmu ni. Tak kata ke dia. Nah, moga rindu sangat nak pergi Mekah ni, dahlah pakai ihram. Macam mana nak buka ihram pula? Macam-macam dia punya persoalan. Tengok terjemahan ayat. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya sallallahu dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang benar. Mimpi Nabi benar. Nah, Nabi tak kata aku mimpi masuk Mekah tahun ni. Mimpi masuk Mekah, sabar kejap. Iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukan oleh Allah, dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya. Jadi kita ada 2 cara lah. Bila kita selesai berumrah, kita boleh cukur kepala. Itu dipanggil kelebihan dia besar. Nabi kita sallallahu bersabda, rahimahullahul muhalliqin. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang bercukur.
orang gunting besi Rasulullah. Kalau gunting, Nabi ulang 2 kali, ulang 3 kali kepada orang yang bercukur. Yang ketiga baru Nabi kata wal muqassirin, dan Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada orang yang bergunting. Yang maknanya hadis ini dalam Bukhari Muslim, artinya fadilah bercukur tu 3 kali diberi didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau kita pergi Mekah gak cukur lah, rambut naik pula, nak dapat doa Nabi 3 kali bila kan. Serta kamu tidak berasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik. Ini janji Allah Ta'ala. Allah tangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana Allah mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak ketahui. Mu jangan duk gopo, Allah tahu, mu tak tahu. Maka Allah menyediakan sebelum terlaksana mimpi itu satu kemenangan yang besar yang dekat masa berlakunya, yakni kemenangan pihak Islam terhadap kaum Yahudi di Khaybar. Kita ni berapa kali sebut dah Khaybar. Kita cerita Hudaibiyah dengan Khaybar berdekatan. Baiklah, kita tambah sikit. Alhamdulillah, dalam ana tak ulang baliklah para jemaah sekalian, dalam buku kita ni Makkah Al-Mukarramah ni ana tulis di sini perjanjian damai dan hikmah-hikmahnya ada sebahagiannya dalam buku kita ini. Alhamdulillah. Maka selesai daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi pun balik ke Madinah. Kan dia balik Madinah dah hujung tahun dah. Maka pada akhir Muharram tahun yang ke-7, Nabi kita pergi ke Khaybar, mengepung kota kepunyaan Yahudi di Khaybar. Tengok ni, apa yang kita dapat. Allah janji mu akan dapat kemenangan di Khaybar. Maka Khaybar 150 km daripada Madinah, terlebih sikit. Di antara harta rampasan yang kita dapat, iaitulah kita dapat tanah, pokok-pokok kurma, yang ladang-ladang kurma yang begitu banyak, pakaian-pakaian, makan simpanan makanan yang begitu banyak. Yahudi ni kaya bang. Maka orang muslimin telah mendapat makanan daripada kota-kota Khaybar. Di antara makanan yang tersimpan itu minyak sapi, minyak ni, madu, macam-macam ada. Maka Rasulullah SAW membenarkan makan makanan itu, tidak menjadi masalah dia. Kemudian mereka juga telah mendapat tawanan. Ramai anak-anak Yahudi ditawan, anak-anak perempuan. Termasuklah salah seorang dianya Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yang akhirnya menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ummul mukminin. Dan bumi juga luas, ladang-ladang juga luas. Maka Nabi kita salah bagi semua ini kepada siapa? Kepada orang-orang Islam yang bersama Nabi di dalam perjanjian Hudaibiyah, 1,400 orang. Jadi Hudaibiyah dengan Khaybar ni kaitannya besar. Bila selesai semua kena tawan, Nabi nak halau Yahudi daripada Khaybar pergi ke Syam. Tiba-tiba puak Yahudi mari rayu. Dia kata, Muhammad, ini kebun kami tahu bagaimana nak menguruskannya. Bagaimana kalau kami kekal di sini menjadi pekerja kepada kamu? Dia kena tawan dah, nak jadi pekerja kepada Nabi. Maknanya kita bagi dua lah. Mu ambil separuh Tamar, buat balik Madinah, separuh lagi kami ambil sebagai pekerja. Maka Nabi setuju. Tapi begitulah perangai Yahudi ni. Sewaktu Nabi kita hantar Abdullah bin Rawahah mari nak sukat berapa hasil bumi, kebun ni berapa tan dapat, masih lagi Yahudi nak beri rasuah, sehingga keluar kata-kata sahabat ini, ya abna al-qiradata wal khanazir, hei anak-anak monyet dengan babi, mu jangan duduk rasuah pada aku. Ini perangai Yahudi. Akhirnya mereka ijlak, dihalau keluar daripada Khaybar di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab apa? Sebab Nabi kata, salah sebut dalam hadis dekat Nabi nak wafat, Nabi kata la yajtami' dinani fi jaziratil Arab, tidak berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Jadi Umar kata, macam mana Yahudi ada sini? Maka Yahudi, Nabi Sayyidina Umar halau mereka keluar daripada bumi Khaybar
bermakna tak ada lagi lah. Sebenarnya tanah Harak ni sudah kosong, bersih daripada segala bentuk syirik. Lalu ni di akhir zaman ni masuk baliklah, itu cerita lain. Baiklah para jemaah sekalian, cerita Khaybar ni sangat besar. Alhamdulillah. Kemudian kemenangan yang cukup besar itu sudah ada. Masa yang berlalu yang dekat hanya setahun, tak sampai setahun. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Setelah kemenangan dapat, janji Allah Ta'ala pasti berlaku. Allah Ta'ala sebut tentang jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah yang menyatakan kebenaran itu, dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam. Supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Allah Ta'ala jatuhkan agama yang lain dengan cara kemenangan kepada Islam, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu. Tengok nota di bawah 1663. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala mengenai kejayaan Islam mengatasi agama-agama lain telah ternyata kebenarannya. Hanya dalam masa yang singkat, Islam telah tersebar di merata-rata dunia dan telah menyebabkan umat Islam mencapai zaman keemasan, serta ilmu pengetahuannya memberikan sumbangan yang besar dalam pembentukan tamadun dunia. Waktu dunia dulu barat tengah gelap, Islam telah bawa ilmu sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol, kan kita sudah ada maklumat, tamadun sudah ada. Agama Islam masih berjaya mengatasi agama-agama lain, sekalipun sesudah susutnya kuasa politiknya dari sebahagian daerah-daerah yang telah dikuasainya, terutama di benua Eropah. Dan sesudah susutnya kekuatan umat Islam di seluruh dunia berbanding dengan kekuatan umat-umat lain zaman sekarang yang telah muncul di timur dan di barat. Tapi jangan lupa, insya-Allah Islam akan kembali berkuasa di akhir zaman. Ya, agama Islam menurut keadaannya sebagai agama masih dan tetap berjaya mengatasi agama-agama yang lain kerana bawaannya yang sesuai dengan tabiat semula jadi manusia dan undang-undang alam yang sejati, serta dapat memberikan apa yang diperlukan oleh ruh dan akal, dan apa yang diperlukan oleh pembangunan kemajuan, juga apa yang diperlukan oleh berbagai-bagai masyarakat dari segala lapisan. Jadi itulah dia panggil janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, maka janji kemenangan pasti akan terjadi. Kemudian Allah Ta'ala akhiri surah yang besar ini, iaitulah dengan Allah Ta'ala nyatakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia. Tengok ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Tengok terjemahan. Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan ialah pesuruh Allah, dan orang-orang yang beriman bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir musuh Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belah kasihan sesama sendiri umat Islam. Ini yang sepatutnya berlaku. Kita sama-sama orang Islam, adik-beradik, innamal mu'minun ikhwatun. Tapi apa boleh buat zaman kita hari ni, adik-beradik tak jadi adik-beradik sebab bertukar warna. Allahu Akbar. Kerana warna kita berkelahi sama kita bagi berkasih sayang dengan orang-orang yang bukan Islam, wal'iyazubillah. Nabi ini sifat dia. Allahu Akbar. Engkau melihat mereka tetap beribadat, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaan Allah. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat yang ikhlas. Tanda pelajar-pelajar. Ni ada orang kata kita ni, kalau kita nak suruh nak suruh cerah nampak kita ahli ibadat ni, kena bagi hitam di dahi. Hei, itu bukan tanda tu. Ramai juga orang hitam dahi tak semaya. Ada ke tak ada? Ada. Tanda dia macam ni. Tulis pelajar-pelajar, ini penting ni. Simahum fi wujuhihim, iaitulah tanda muka dia ceria. Kata di Syekh Suddi, seorang ulama tafsir, dia kata dengan solat, dengan kita wudu, orang tengok muka kita tu nampak ceria, comel muka dia. Walaupun dia putih ke, dia hitam ke, muka tu ceria orang panggil. Tidak muka ketung gitu dak. Kata di sebahagian ulama salah lagi, dia kata, man kasurat salatuhu bil lail. Dengar ni, ini motivasi kepada kita semua, anak-anak, pelajar-pelajar, yang tua, yang muda. Siapa dia banyak solat malam, hasuna wajhu bin nahar, muka dia bercahaya pada esoknya. Ni muka ketung lepas maya subuh, tak ada habis zikir, keletoh, tidur pula. Dah lah bangun saya nak subuh, dah. Gapo dia ceria lagu tu? Dah. Ini dia panggil tidak ceria. Dan ada juga kata-kata daripada Jabir. Dia kata apa? Siapa dia banyak solat malam, ceria mukanya waktu siang. Siapa nak suruh comel, bangun semaya malam. Ni malam pun tak maya, tengah hari budak juga ketung muka dia. Kata dia ulama salah yang lain, kebajikan yang kita buat itu mencerahkan cahaya dalam hati kita dan orang panggil ceria di muka kita. Allahu Akbar. Kebajikan yang kita buat, Allah Ta'ala cahayakan hati kita, Allah Ta'ala ceriakan muka kita, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita dan menjadikan orang sayang dan suka kepada kita. Tanda ini kata-kata. Riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ma asarra ahadun sariratan. Allahu Akbar. Tulis kata-kata hikmat ni besar. Siapa yang sembunyikan, rahsiakan ibadat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bangun malam tahajud senyap-senyap, kita baca Quran, kita bermunajat, kita menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla, nescaya Allah Ta'ala akan dedahkan rahsia dia melalui safahat wajhi. Orang tengok muka dia, orang kenal ni muka orang baik. Wa falatatu lisanhi, lidah dia kalau bercakap baik. Ni kita tengok orang baik-baik cakap, waktu ceramah agak macam ahli tasawuf yang hebat. Waktu dia buat kedai kopi, suka lebih pada pok jahi. Ada juga perangai lagi tu. Ataupun setengah orang tu bercakap kitab tasawuf, tapi mulut duk maki orang tu, maki orang ni, kafir orang tu, pasik orang ni. Kita kata itu bukan itu. Bukan. Kata di maknanya dengan kita ibadat secara rahsia-rahsia ini, ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala ceriakan muka kita. Kata Sayyidina Umar
radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Man aslaha sariratahu. Dengar ni. Man aslaha sariratahu aslahallahu ta'ala alaniyatahu. Siapa dia perelokkan jiwa dia, molekkan hati dia, tenangkan dia punya nafsu dia, nasaya Allah Ta'ala perelokkan zahir dia. Kita nak suruh betul zahir kita, kita perelokkan yang batin kita. Masya Allah, tabarakallah. Kata-kata seorang sahabat lagi, Abu Sa'id Al-Khudri, yang dikeluar oleh Imam Ahmad, ada kata hadis ini marfu'. Dia kata apa? Lau anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma. Siapa dia beramal dengan ikhlas di dalam lubang batu yang tak ada orang panggil dalam gua yang tidak ada lubang, laisa laha babun wala kawah, tak ada lubang, tak ada pintu, la kharaja amaru linnas kainan mankan. Kesan amalan itu akan nampak juga kepada manusia bagaimana cara sekalipun. Maknanya betapa pentingnya kita ibadat cara ikhlas kepada Allah Ta'ala senyap-senyap ini sangat-sangat penting. Sebab apa penting? Sebab dia akan datang juga cahaya dia di muka dia, simahum fi wujuhim min athari sujud, cahaya mereka terkesan, terkeluar kesan daripada mereka sujud. Allahu Akbar. Dengan ni kesan sujud dan ibadat yang ikhlas. Naknya ibadat yang ikhlas, yang sunyi-sunyi, sembunyi dengan Allah. Demikianlah sifat mereka yang tersebut dalam kitab Taurah, dan sifat mereka yang tersebut dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegak berdiri di atas batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah. Sedemikian itu ialah kerana Allah hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini tanda pelajar-pelajar kelebihan Nabi SAW dan juga para sahabat. Kata Imam Malik, tulis kata-kata Imam Malik ni. Kata Imam Malik, ayat Quran ini, walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ayat ini menunjukkan bahawa kafirnya kumpulan Rafidah, puak-puak Syiah yang benci kepada sahabat Nabi. Ni puak Syiah ni benci kepada sahabat Nabi. Kita jangan main-main dengan dia. Jangan duduk toleransi, duduk main berdamai dengan dia, tak boleh. Tapi dari segi politik gitulah, supaya tidak berlaku peperangan dalam dunia. Tapi dari segi akidahnya, dari segi kepahaman, jangan sekali-kali nak takrib dengan Syiah. Jangan. Imam Malik kata ayat walladzina ma'ahu ni dalil kepada kafirnya Rafidah yang benci kepada para sahabat. Mereka benci kepada sahabat. Kata Ibnu Katsir, wa wafaqahu ta'ifatum minal ulama, ramai di kalangan ulama yang sepakat dengan Imam Malik mengatakan kafir puak Syiah ini. Wazahir, ada juga ulama kata dia ni tidak kafir lagi kecuali dia mengkafirkan. Kalau sakat dia kutuk-kutuk itu belum kafir dia, tapi dia fasik. Tapi begitulah, jahatlah puak Syiah ni, orang panggil mulut busuk. Kerja dia pagi petang siang malam duk kutuk sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat yang besar-besar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, ni mainnya dia. Anda tengok satu video ni, puak Syiah mulut busuk ni. Dia ajar orang nak masuk Islam. Dia ajarlah. Molek lagi mula-mula, asyhadu alla illallah wa ali rasul waliullah. Kemudian dia ajar orang nak masuk Islam, dia ajar supaya laknat Sayyidina Abu Bakar, Umar. Kita kata Allah Ta'ala laknat ke atas puak-puak Syiah. Allah Ta'ala lah busuk mulut mereka di dunia dan di akhirat. Baiklah, maka dengan itu kata di para ulama, apa yang berlaku di kalangan sahabat, peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dan lain-lain, sehingga timbulnya Khawarij, timbulnya puak Syiah, dia kata apa? Tilka dima'un, darah mereka. Allah Ta'ala telah bersihkan tangan kita daripada kena darah para sahabat, maka jangan kita kotori lidah kita dengan mencerca para sahabat. Inilah kita.
Jangan duk cerca, kan? Apa yang berlaku di kalangan sahabat, kita anggap seperti apa yang berlaku di antara Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, kan? Bila jumpa balik, selesai masalah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka pada pagi ini, sebelah hari bulan 9 2020, tamatlah 4 juzuk tafsir Quran, kita namakan tafsir di zaman PKP. Alhamdulillah, sebanyak 160 siri kuliah, dan ana berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita sampai di sini ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Dan ana perhati pelajar-pelajar bermula di alam maya dulu sehingga ke alam nyata hari ini, ada yang setia daripada ayat yang siri yang pertama sehingga pada saat ini menulis, mencatat apa yang kita belajar di sini. Kita doakan kepada mereka dan semua para pendengar, semua para pelajar yang mengikuti pengajian kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat, ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, dan kita dapat apa yang kita hendaki, iaitulah keredaan Allah Azza wa Jalla, dan dapat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam ayat yang terakhir yang kita baca ini, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, dengan berakhirnya siri yang ke-160 ini, dan insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan mula, sebagaimana kata orang, new normal. Kita akan mula jadual yang baru dalam tafsir kita ini, insya-Allah. Mungkin tafsir ini hanya akan ada pada pagi Jumaat hujung minggu je, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Adapun hari lain kita akan tadarus. Mana tadarus ni kita baca terjemahan je, baca terjemahan, kerana kekangan masa yang begitu padat. Dan juga jadual pagi pun kita akan kembali kepada asal, bergilir-gilir dengan beberapa ustaz yang lain, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Doakan kepada kami supaya diberi kesihatan untuk cita-cita besar ana supaya dapat khatam sekali lalu tafsir Quran ini di masjid kita ini, dan juga di tempat lain. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Jadi kita akan kembali kepada tafsir yang kita berhenti sebelum PKP dulu, iaitulah suratul A'raf, insya-Allah. Dan hari-hari lain kita akan tadarus. Tadarus maknanya kita baca terjemah seperti yang dulu-dulu juga, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.